Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita semua sudah bermula hari pertama bubar parlimen dan bakal akan menikmati kempen-kempen yang selalunya chip semua. Waktu kempen dia ada, waktu tak ada kempen dia tak ada. Ini akan mula tak lama lagi. Walau bagaimanapun, aku ingin berikan satu dapatan. Ramai orang yang sebenarnya kecewa dengan pembubaran tersebut. Walau bagaimanapun, mereka turut berkata, terima sajalah mereka-mereka yang buas, mereka-mereka yang begitu gairah sangat nak PRU, beri mereka peluang, kata mereka. Tetapi satu dapatan yang luar biasa hari ini ialah sia-sia saja Ismail Sabri Yaakob sebenarnya membubarkan parlimen pada waktu ini. Kerana apa yang terjadi? Kuasa Ismail Sabri Yaakob sudah tiada lagi. Beliau hanya tinggal sekadar Perdana Menteri sementara, Perdana Menteri Kerajaan sementara, yang mana kuasanya amat terhad, hanya pelaksana, tetapi tidak boleh menandatangani banyak perkara dan melaksanakan dasar. Oleh sebab itu, yang aku nak sampaikan pada kamu semua ialah siapa sebenarnya yang berkuasa sekarang ini di Malaysia. Sebenarnya yang paling berkuasa sekarang ini di Malaysia ialah Zahid Hamidi. Kerana dalam UMNO, kena ingat, Perdana Menteri sementara kita ialah Ismail Sabri Yaakob, tetapi dia tidak punya apa-apa kuasa besar selain daripada memimpin seperti biasa negara kita. Yang punya kuasa besar maksud saya ialah Zahid Hamidi, kerana yang akan memegang tanda tangan watika pencalonan semasa PRU 15 untuk UMNO nanti ialah siapa lagi kalau bukan Presiden UMNO. Daripada ini kita sudah mengetahui maknanya sesiapa yang cuba melawan Zahid Hamidi pasti akan menerima bahana, pasti akan menerima natijah. Sudah dibuktikan dengan pemecatan Zahirin, juga penggantungan beberapa orang termasuk Tajuddin, kerana beliau lantang mengkritik Zahid Hamidi, maka akhirnya beliau digantung keahlian selama 6 tahun. Ini makna, itu satu isyarat bahawa siapa nak lawan Zahid akan terima bahana. Jadi pada pendapat aku, Ismail Sabri Yaakob sekarang ini sebenarnya sedang terikat, habis dirantai. Kerana apa-apa yang dia mau lakukan kena tanya dulu dengan bosnya, yaitu Zahid Hamidi. Kalau dia tak dapat kebenaran tapi dia buat juga, maknanya dia tak sayang dengan kerusi parlimennya. Bakal boleh digantung, dipecat seperti yang telah berlaku baru-baru ini. Watika pelantikan yang dipegang oleh Zahid Hamidi ini menjadi kuasa paling tinggi pernah ada di dalam UMNO pada ketika ini. Kerana sudahlah beliau ada masa 6 bulan selepas PRU 15, beliau jugalah yang akan menentukan sepenuhnya perjalanan PRU untuk UMNO dan Barisan Nasional. Saudara-saudara, aku fikir semua orang tahu kalau lawan Zahid Hamidi, mereka akan dapat hukuman. Jadi apa yang mereka perlu buat, terus dan terus, kalau dengan kata lain, tunduk dan tundukkan, kalau boleh jilat kepada Zahid Hamidi, supaya mereka tidak akan dilucutkan daripada dicalonkan untuk PRU 15. Kerana kita tahu ramai yang nak menjadi ahli ataupun nak jadi calon kepada PRU pada kali ini, kerana mereka kata besarnya harapan untuk menang. Aku fikir besar menang untuk Barisan Nasional itu sangat subjektif, kerana jangan diukur kemenangan Barisan Nasional pada PRN Melaka, Johor dan Sarawak itu adalah satu andaian bahawa Barisan Nasional akan menang juga dalam PRU 15. Pertama, alasan saya, kau setuju atau tidak, tak apa. Yang penting aku dah bagi tahu kamu, PRU tak sama dengan PRN. Isunya saja di nasional tak sama dengan PRN. Pertama sekali, selepas PRN, gerakan-gerakan di parti-parti pembangkang kembali utuh, kembali kuat. Di Pakatan Harapan, kemunculan semula Rafizi Ramli dengan
pendedahan-pendedahan terkini yang melibatkan penyelewengan-penyelewengan seperti kapal perang yang tak siap, yang sekarang ini pula tentang meriam, dan banyak lagi isu-isu yang telah didedahkan. Aku pikir ini telah memberi satu tonik baru kepada Pakatan Harapan. Kalau kau kata aku sokong dengan Pakatan Harapan, sebenarnya apabila aku membuat konten kali ini, aku tak memilih siapapun. Aku hanya secara neutral. Manakala Perikatan Nasional pula, pada waktu pilihan raya negeri di Johor dan Melaka, waktu itu kita lihat memang ada sedikit ketimpangan berlaku. Tetapi pada akhir-akhir ini, Perikatan Nasional selepas beberapa tahun sudah mulai menampakkan diri mempunyai tapak yang kuat. Lagi pula, PRU 15 kali ini, Perikatan Nasional mempunyai wakil-wakil atau calon-calon yang sudah mempunyai akar umbi kuat. Jadi ini patut diperhatikan oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional juga mempunyai faktor kekalahannya. Yang pertama sekali, ketika PRN Johor dan Melaka dulu, Najib Tun Razak belum masuk penjara. Rosmah Mansur belum dijatuhi hukuman penjara. Dan apa yang berlaku di dalam nasional ataupun secara Malaysia ialah Najib telah dijatuhi hukuman dan telah didapati bersalah dan sah sedang menginap di penjara Kajang. Maknanya dalam PRU 15 ini akan ada bahan baru yang akan menjadi kempen kepada pembangkang ataupun Pakatan Harapan, juga Perikatan Nasional. Mereka telah buktikan, Akamat telah buktikan bahawa memang dalam UMNO, dalam Barisan Nasional ada yang menyeleweng duit, bukan sedikit tapi banyak, yaitu Najib Tun Razak telah dimasukkan penjara dan terbukti bersalah. Begitu juga dengan Rosmah Mansur. Ini akan menjadi tonik baru yang akan menguatkan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, tetapi akan menjadi melemahkan Barisan Nasional. Dan salah satu lagi perkara yang boleh menjatuhkan Barisan Nasional ialah tindakan mereka terus-menerus menekan Ismail Sabri Yaakob supaya melaksanakan PRU 15 pada waktu musim tengkujuh dan banjir, sedangkan yang di Pertuan Agong secara tersiratnya tidak mahu atau tidak berminat untuk mengadakan PRU pada musim banjir. Rakyat sebenarnya faham, rakyat sebenarnya sedar apa yang sedang difikirkan oleh yang di Pertuan Agong melalui sidang-sidang media ataupun melalui kenyataan-kenyataan rasmi dari Istana Negara. Rakyat sebenarnya mengerti, sebenarnya Agong tidak berminat untuk mengadakan PRU pada musim banjir. Tapi ada orang juga yang sangat gairah, mahu sangat PRU diadakan dalam masa banjir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.